الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 27 Ogos 2021, 18 Muharram 1443 Hijrah. Pengajian pukul 9.30 malam, iaitu teknik baca kitab Gondol. Kita sampai kepada siri yang ke-12. Siri yang ke-12, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Umi Naimah, Ibu Surita, Ibu Hilaliah dan yang lain-lain. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kita ulang kaji balik ya. Untuk siri yang ke-11 hari itu, kita ada sebutkan pasal syaitan ni dia orang tak puas hati, kan? Kalau kita ingat balik, kita belajar yang 11 di mana saya kata semua orang menyayangi ataupun mencintai mereka punya leluhur nenek moyang mereka yang soleh. Tapi hari itu saya tersilap, saya kata ini selepas banjir besar. Saya ditegur oleh Ustazah, bukan banjir besar, ini memang selepas Nabi Adam, belum banjir besar lagi. Belum lagi banjir besar. Selepas Nabi Adam AS, beberapa keturunan selepasnya adalah orang-orang soleh. Cuma syaitan tak puas hati, iblis tak puas hati, dia nak rosakkan manusia. Jelas semua ya, insyaAllah ya, saya betulkan balik ya. Saya betulkan balik. Ini bukan cerita selepas banjir besar. Ini sebelum banjir besar. Jelas semua insyaAllah ibu ayah. Ini betul-betul selepas Nabi Adam AS, belum lagi banjir besar. Okay ya. Okay. Jelas semua insyaAllah ya. Jadi kita tengok ibu ayah, saya bacakan insyaAllah. Ini saya baca dulu. Ya, pasal kita nak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala. Okey, qala di sini siapa kata ni? Ini syaitan kata. Wa qala fi'il madhi, mana fa'ilnya dalamnya ada dhamir huwa. Kembali kepada syaitan pada pelajaran yang sebelumnya. Wa qala, dan dia berkata. Siapa kata? Syaitan yang kata. Kaifa kana fikum. Kaifa ni isim apa ibu? Ini kaifa ni huruf apa ni? Istifham ya. Istifham, huruf istifham. Kata soal ya, kata soal. Okay, kaifa kana fikum. Okey. Kana fikum. Kana ni fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Okey. Fikum. Fi ni huruf jar, kum ni majrur dia. Fi jar, kum dia punya majrur. Jelas semua insya-Allah ya. Kaifa kana fikum. Okey. Jadi kana di sini memberi maksud dulu. Kaifa kana, bagaimana dulu, bagaimanakah dulu? Dulu adalah fikum, dalam kalangan kamu semua. Kana di sini boleh, di sini kana memberi makna dulu. Dulu, sebelum ni, zaman dulu, kana fikum, dulu bersama kamu, fulanun, ada si fulan, fulanun. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuba tengok. Kana ni fi'il naqis kan? Fi'il naqis dia memerlukan apa ibu ayah? Fi'il naqis dia perlu ada apa? Fa'il kan? Betul ke? Fi'il naqis mesti ada fa'il ke? Jawapannya apa?
fi'il naqis mesti ada apa? Cuba ingat balik. Pasal tu biar saya baca dulu. Nanti tak nak salah faham. Mesti ada apa ibu ayah? Bagus baca Wahab. Isim dan khobar. Bagus Ibu Maimunah dan yang lain. Mesti ada isim dan khobar dia. Jadi mana isim kana ni? Isim kana ni adalah fulanun. Pasal tu kita baca fulanun. Kana ni mana isimnya? Sepatutnya isim baru khobar. Tetapi di sini didatangkan khobar dulu, baru disebutkan isim dia. Mana isim dia? Isim dia fulanun. Kana isimnya rafa', khobarnya nasab. Jadi asalnya kana fulanun wa fulanun wa fulanun fikum. Asalnya macam tu. Tetapi di sini fikum diletakkan di hadapan, ditakdimkan. Maka kita panggil fikum khobar kana. Apa dia? Khobar kana apa? Ini fulanun ni muakhar. Isim muakhar. Fikum khobar kana tapi dia mu apa ni? Betul, muqaddam. Bagus, muqaddam. Jadi kana fi'il naqis dia mesti ada isim dan khobar. Mana isimnya? Fulanun ini isim kana tetapi muakhar. Fikum jar majrur, jar dan majrur menjadi khobar kana muqaddam. Okey ibu ayah. Ini khobar dalam bentuk apa? Fikum kita sebut dia khobar. Tak jelas sangat suara saya. Ibu-ibu semua dengar suara saya jelas ke tidak? Ibu Nurul Huda tak jelas. Yang lain jelas tak? Jelas, okey. Cuba Ibu Nurul Huda keluar masuk balik ya. Cuba keluar masuk balik. Okey. Jadi ibu ayah, ulang balik tadi. Fikum khobar jenis apa semua? Khobar jenis apa? Fikum. Khobar jenis. Ingat balik. Tak, dia kita dah sebut dah khobar muqaddam. Dia khobar muqaddam, itu dah selesai. Tapi khobar jenis apa? Mufrad ke, jumlah ke, syibih jumlah ke? Itu kena faham. Khobar jenis apa? Syibih jumlah. Betul ibu. Syibih jumlah. Jadi kalau khobarnya dalam bentuk jar majrur ataupun zaraf, kan fauqa ke tahta ke, itu dalam bentuk syibih jumlah. Okay. Ada Ibu Sofia ada, Masya Allah. Lama tak tengok Ibu Sofia ya. Okey, jadi fulanun, kenapa kita baca rafa' ibu ayah? Kenapa baca fulanun, tak baca fulanan, tak baca fulanin? Boleh tulis. Kenapa kita baca fulanun? Kenapa? Dah sebut tadi. Betul, isim, bukan khobar kana, Ibu Surita, khobarnya fikum tadi. Ni isim kana muakhar. Ibu Surita terus tulis ya. Tak apa. Terus tulis dekat buku. Ini isim kana muakhar ni. Okey. Betul isim kana. Jadi isim kana dia mesti rafa'. Okey, ni rafa'. Fulanun maksud apa fulanun? Macam bahasa kita pun sebut fulan-fulan kan. Maknanya seseorang yang tak disebutkan nama lah. Okey. Kerana bukan itu prioritinya. Yang penting tahu ada orangnya. Bagaimana dulu dalam kalangan kamu ada si fulan. Bahasa kita pun terjemah si fulan. Wa fulanun dan si fulan. Wa fulanun dan si fulan. Jadi kenapa dibaca fulanun di sini ibu ayah? Fulanun wa fulanun. Kenapa fulan yang kedua dibaca fulanun juga? Kerana apa? Kerana ada apa? Betul, kerana dia maktuf. Kerana dia maktuf, ada waw ataf ni. Ada waw huruf ataf, maka dia jadi maktuf. Bila dia maktuf, dia kena ikut i'rab pada maktuf alaih. Sekarang fulanun dibaca rafa' kerana dia isim kana. Maka fulanun pun kena rafa' kerana dia maktuf kepada fulan. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Okey, wa fulanun. Wa fulanun pun sama juga. Fulanun di sini maktuf kepada fulanun yang kedua. Okey. Fulanun, dengar betul-betul ibu ayah. Fulanun yang pertama adalah maktuf alaih kepada fulanun yang kedua. Fulanun yang kedua adalah maktuf kepada fulanun pertama, masa yang sama dia juga adalah maktuf alaih kepada fulanun yang ketiga. Maka fulanun ketiga dibaca rafa' kerana dia adalah maktuf kepada fulanun yang kedua. Okey, siapa yang tak faham,
dia kena dengar balik rakaman nanti insya-Allah. Okay, bagaimana terjemahnya? Waqala, dan berkata olehnya oleh syaitan, kaifa kana fikum? Bagaimanakah dulu di kalangan kamu, fikum pada kamu, maknanya di kalangan kamu semua, wahai manusia, wahai anak cicit keturunan Nabi Adam, ada fulanun, dulu ada si fulan dan si fulan dan si fulan. Okey, siapakah yang dimaksudkan dengan si fulan ni buaya? Siapakah yang dimaksudkan dengan si fulan itu? Agak-agak siapa? Orang-orang apa? Orang-orang yang okey, umum itu umum sangat. Orang soleh. Orang-orang soleh. Ibu yang kita belajar sebelum ni, orang-orang soleh iaitu anak cucu cicit Nabi Adam yang betul-betul soleh, betul-betul hidup selepas Nabi Adam. Cuma syaitan tak puas hati. Syaitan nak semua orang masuk neraka dengan dia. Jadi dia nak rosakkan anak cucu cicit Nabi Adam ni. Okey, jadi cara dia macam mana? Caranya dia ingatkan dulu. Kamu ingat tak dulu? Di kalangan kamu ni ada si fulan, ada si fulan yang mana mereka sebenarnya orang-orang soleh. Qalu, mereka semua berkata, mereka berkata, siapa mereka berkata ni buaya? Qalu fi'il madhi ma'ruf fa'alnya waw. Siapa yang berkata ni agak-agak? Bukan orang-orang soleh, Haji. Bukan orang soleh ni. Siapa kata ni? Ni syaitan tanya pada siapa? Syaitan tanya, bukan syaitan pakcik. Dengan tantam. Fahamkan jalan cerita. Orang sekarang, orang semasa itulah. Maksudnya anak cucu cicit Nabi Adam itulah. Maksudnya anak cucu cicit Nabi Adam yang awal-awal dulu, mungkin generasi kedua, ketiga masih soleh lagi. Masuk yang keempat, kelima, dah mula teringat pada orang-orang yang dulu. Maka siapa berkata ni? Ini generasi selepas orang-orang soleh tadi. Generasi selepas generasi pertama yang soleh-soleh tadi, ini dia punya anak cucu sikit ni. Yang berkata ni siapa? Keturunan Nabi Adam yang bawah sikit, yang mula syaitan nak rosakkan ni. Okey. Contoh kita punya keturunan, 7 keturunan yang atas-atas kita dulu. Katakanlah kan, contohnya 7 keturunan yang atas-atas kita dulu, mungkin tahun 1800, awal 1900, contohlah kan, semua orang-orang soleh, para ulama. Okey, sampai tahun 1950, dah mula dah generasi yang seterusnya. Okey, jadi syaitan tanyalah pada generasi yang macam dalam ni, kan? Bagaimana kamu ingat tak dulu kamu punya nenek moyang dulu yang soleh tu, ingat tak? Jadi siapa berkata ni? Generasi seterusnya yang mana mereka teringat nenek moyang mereka yang soleh-soleh dulu. Boleh faham tak ibu ayah? Orang sekarang ni bukan sekarang yang kita cakap sekarang ni. Sekarang ni iaitu zaman yang kita tengah bincangkan ni. Boleh faham tak? Sebelum saya teruskan, takut nanti tak faham. Cuba boleh, yang lain boleh tak? Jelas saya faham ya? Okey, Masya Allah. Apa mereka jawab? Ketika mana syaitan saja pada mereka, kamu ingat tak sipulan orang-orang soleh dulu? Subhanallah, mereka jawab, Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi Subhanallahi. Kenapa kita baca Subhana? Okey, ibu ya, Subhana ni seolah-olah kita jadikan dia maf'ul mutlak kepada fi'il mahzuf. Okey, usabbihu. Kan? Kita ada fi'il sabbaha yusabbihu, fa'ala yuf'ilu, bertasbih. Kan dengan mengucap subhanallah. Jadi seolah-olah subhana ni jadi maf'ul mutlak kepada fi'il yang mahzuf, iaitu usabbihu ataupun nusabbihu. Kalau usabbihu, aku bertasbih. Kalau nusabbihu, kami bertasbih. Subhanallah. Jelas semua insya-Allah? Jadi ulang balik subhana, siapa faham-faham lah, yang tak faham tak apa. Subhana jadi maf'ul apa tadi? Mutlak. Boleh tulis pakcik, kita nak semua sekali. Tulis maf'ul mutlak, betul, maf'ul mutlak. Kalau saya kata suara, baru suara ya semua insya-Allah. Dia adalah pasal saya nak meraihkan semua sekali.
maf'ul mutlaq kepada usabbihu ataupun nusabbihu yang mahzuf. Okey, dan subhanallah, subhana dengan lafaz Allah dia mudhaf mudhaf ilaih. Dia mudhaf mudhaf ilaih, oleh kerana itu lafaz jalalah dibaca dengan majrur. Subhanallahi macam tu. Habis. Rijalullah, kita baca rijalullah. Rijalullahi wa awliya'uhu. Rijalu, rijal adalah jamak kepada rajul. Seorang lelaki rajul. Tapi ramai, fulan kan ramai, maka digunakan rijal. Rijalullah, orang-orang Allah. Maksudnya para kekasih Allah lah. Jadi boy, kenapa kita baca rijalullah ni? Kenapa? Kita boleh sebut dia rijalu ni dia rafa' pasal dia khabar kepada mubtada yang mahzuf. Kita boleh kata seolah-olah mereka nak sebut hum rijalullah, mereka adalah orang-orang Allah ataupun kekasih-kekasih Allah. Jelas ya? Jadi rijalullah, kenapa kita baca rijalu? Dia jadi khabar kepada mubtada yang mahzuf. Mubtada tu mereka tak sebut. Mubtada tak sebut kat sini. Tapi seolah-olah kita bayangkan hum rijalullah, mereka adalah orang-orang Allah ataupun kekasih-kekasih Allah. Okey. Wa awliya'uhu, awliya ni ibu ayah jamak kepada wali. Apa dia makna wali ibu ayah? Apa dia makna wali? Wali maknanya apa? Kita kata wali Allah. Apa dia makna wali? Ke apa? Itu wali Allah tu. Itu kekasih Allah. Itu wali Allah, maksudnya kekasih Allah. Jadi jamak kepada wali adalah awliya. Awliya ni buaya jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, jamak taksir, boleh tulis. Dia jamak apa ni? Jamak taksir, betul, dia jamak taksir. Okey, kenapa kita baca awliya'u? Awliya'u, kenapa kita baca rafa'? Kerana ini huruf ataf. Tengok sebelumnya, kita baca tadi rijalullah, rijalu. Ulang balik ibu ayah, kenapa kita baca rijalu rafa'? Tadi kenapa rijalu rafa'? Tadi saya dah sebut. Kenapa rijalu ni rafa' tadi? Pasal dia adalah betul khabar kepada mubtada yang mahzuf. Maka dia rafa'. Maka awliya'u pula kenapa dia rafa'? Betul semua. Tapi awliya'u kenapa rafa'? Kerana dia maktuf. Bagus semua, Masya Allah, dan ramai faham ya maktuf tu. Kerana dia adalah maktuf kepada rijal. Kenapa dia maktuf? Kerana ada huruf waw ataf ni. Okey. Dan awliya'u dengan hu, dia mudhaf ilaih. Mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Okey. Awliya mudhaf ilaih, maka kerana dia mudhaf, dia tidak boleh ada tanwin. Okey, bisa jelas semua kan? Okey. Jadi bila syaitan tanya pada mereka, bagaimana kamu ingat tak dulu? Dulu si fulan, mereka menjawab, subhanallah, mereka itu adalah para kekasih Allah. Mereka itu orang-orang Allah. Mereka itu para kekasih Allah. Maksudnya mereka kagum dengan mereka punya nenek moyang yang soleh dulu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian mereka cakap apa? Ulaika mereka tu, ulaika kita dah belajar isim apa ni Bu Ayah? Ulaika, apakah nama isim ini? Betul, isim isyarah, Haji Zainal, bagus. Isim isyarah. Isim isyarah lil qarib ke lil ba'id semua? Ulaika. Isim isyarah lil qarib ke lil ba'id? Lil ba'id, jawab. Kenapa qarib Cik Wahab? Kalau qarib haulai, itu ba'id, ulaika ba'id. Okey, tak apa. Jadi ulaika terjemahnya mereka itu iza apabila. Okey. Ni nak baca macam mana? Boleh tulis. Nak baca macam mana ni?
Iza kita baca ini dia fi'il madhi ya. Dia da'a da'awa da'au. Da'a da'awa da'au. Ini kita baca da'au. Apabila da'au mereka berdoa. Da'au ya. Dia daripada da'a yad'u. Da'a yad'u masdarnya da'wah ataupun doa. Da'a yad'u masdarnya da'watan ataupun doaan. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi da'au adalah fi'il madhi kotak yang keberapa ni ibu ayah? Da'au fi'il madhi kotak keberapa? 3, betul. Jadi apabila da'au mereka berdoa, bukan 4 lagi, kotak ketiga. Kotak ketiga, kotak tasrif 14, dia kotak ketiga ya. Okey, apabila mereka berdoa ajabahum. Mereka berdoa, iaitu orang-orang soleh sini berdoa ajaba daripada ajaba yujibu. Dia surati mazid fi satu huruf. Agak-agak ibu ayah huruf apa ni? Ajaba. Dia surati mazid fi satu huruf. Dia buat apa? If'al ke, taf'il ke, mufa'alah, antara 3. Dia tambah satu huruf saja. Automatik kita nampak dah tu. Betul, bab if'al, betul ya. Ibu Maimunah, bab if'al. If'al maksudnya ajaba yujibu. Bab if'al. Masdarnya ijabah, ijabatan ya. Biasa tak dengar ya mujibu, ya mujibas sa'ilin. Biasa dengar tak? Ya mujibas sa'ilin. Biasa dengar tak? Wahai yang menerima doa orang-orang yang berdoa. Mujib tu isim fa'il dia. Ajaba yujibu, masdarnya ijabatan, isim fa'ilnya mujibun. Okey. Jadi kalau kita baca ya mujibah as-sa'ilin, maksudnya wahai Tuhan, wahai Allah yang menerima doa orang-orang yang berdoa, yang meminta. Jadi ajabah, apabila mereka berdoa, ajabah, dia menerima, nescaya dia menjawab. Siapa dia ni ibu ya? Dhamir huwa kembali pada siapa? Kita kena faham, walaupun tak sebut kita kena faham. Kembali kepada Allah. Dhamir huwa kembali kepada Allah ibu ayah. Pasal itulah ajaba mufrad ke musanna ke jamak? Ajaba fi'il madhi kotak keberapa? Mufrad, betul. Fi'il madhi kotak pertama. Ajaba, dia tasrifnya ajaba, ajabu, macam tu. Tapi da'au, kenapa da'au ramai? Kerana da'au ni mereka orang-orang soleh ramai. Apabila mereka berdoa, nescaya dia yakni Allah menjawab mereka, menjawab doa mereka. Jadi ajaba fi'il dah ada fa'il dalam dia, iaitu dah ada dhamir huwa. Dalamnya dah ada fa'il dhamir huwa kembali kepada Allah. Jadi apa ibu ayah? Ni dah ada fi'il dan fa'il pada ajaba. Jadi apa? Maf'ul bihi, betul. Jadi maf'ul bihi. Okey ibu ayah ya, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maf'ul bihi. Wa ni huruf apa ibu ayah? Huruf athaf lah macam biasa ya. Iza apabila sa'alu. Sa'alu ni daripada sa'ala yas'alu. Kita ada belajar pagi tadi. Sa'ala yas'alu sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'alu. Okey, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kalau fi'il itu ada huruf hamzah, dipanggil apa? Jenis apa tu? Ada hamzah, sa'ala. Maka apakah jenisnya ibu ayah? Wasa apa tu wasa ibu? Mu'tad, Umi mana ada huruf ilah? Umi, sa'ala tak ada huruf ilah pun. Dia sahih ni, sahih. Betul ibu Sa'idah, mahmuz macam tu. Mahmuz yang fi'il yang huruf asalnya ada hamzah dipanggil mahmuz. Ustaz, ajaba pun ada hamzah.
Hamzah ni huruf tambahan. Yang kita cerita huruf asal. Kalau antara huruf asal tu ada huruf hamzah, maka dipanggil mahmuz. Sa'ala. Huruf asalnya sin, hamzah, lam. Hamzah termasuk huruf asal, maka dipanggil mahmuz. Okey, untuk kalimah mahmuz, siapa yang ulang kaji, siapa baru tahu, siapa baru dengar mahmuz? Komen baru ataupun ulang kaji. Mungkin ada yang ulang kaji tapi dia lupa, tak apa, ulang kaji juga. Sahih, bukan mahmud. Haji, mahmuz. Mim ha, mim waw zai, mahmuz. Tapi lupa, ramai yang lupa kan? Saya rasa ramai yang lupa. Saya rasa ramai yang lupa pasal kita jarang jumpa. Tapi tak apalah. Harap dapat ingat balik ibu ayah semua, insya-Allah ya. Jadi sa'alu fi'il madhi kotak ketiga, fa'ilnya waw. Apabila sa'alu, siapa minta? Mereka minta. Minta pada siapa ibu ayah? Mereka minta pada siapa? Mereka minta pada siapa? Otomatik minta pada Allah lah. Minta pada Allah. Siapa yang minta? Orang-orang soleh. Mereka punya nenek moyang yang soleh tu minta. A'tahu. Okey. Ini adalah bab if'al. Ada huruf tambahan hamzah. Menguap pula. Tadi tak berapa nak rehat sangat. Tak apa. Yu'ti. Masdarnya i'ta'an. Isim fa'ilnya mu'tin. Ataupun kalau ada alif lam, al-mu'ti. Macam tu. Biasa tak dengar orang punya nama Mu'ti tu? Biasa dengar tak? Orang-orang lama nama Mu'ti, Abdul Mu'ti. Biasa kan? Mu'ti tu al-mu'ti lah. Al-mu'ti. Isim fa'il kepada apa? Kan? Biasa kan? Dulu dengan nama Mu'ti. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, rasa macam mana? Apa kepelik nama? Ada tak timbul perasaan macam tu? Nama orang nama Mu'ti ni, macam saya dulu masa tak belajar bahasa Arab, Mu'ti. Apa benda Mu'ti tu? Kan? Biasa dengan Cik T je. Cik T tikuh kan? Mu'ti tu apa benda? Kita tak biasa dengar, tak belajar. Tapi bila dah belajar ni, boy nampak tak? Oh, mu'ti tu ada kaedahnya. Mu'ti. Isim fa'il. Masya Allah, tabarakallah. Dia akan datang macam itulah ya. Jadi, yu'ti, i'ta'an. Isim fa'ilnya, kalau tak ada alif lam, kita sebut mu'tin. Dengan ta tu tanwin. Mu'tin. Kalau ada alif lam, dia buka balik ya tu. Al-mu'ti. Macam tu. Okey, ibu ayah. Fi'il madhi kotak pertama, fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada Allah Ta'ala. Hum, maf'ul bihi, sama macam ajabahum ya. Maksudnya, siapa kata ni? Orang mereka punya keturunan yang bawah-bawah ni. Yang mana mereka adalah cucu cicit kepada nenek moyang yang soleh tadi. Mereka kata subhanallah, rijalullah, mereka itu adalah orang-orang Allah. Wa awliya'uhu, dan mereka pada kekasih Allah, wali-wali Allah. Ulaika, mereka tu iza da'au, apabila mereka berdoa, ajabahum, nescaya Allah Ta'ala terima, jawab doa mereka. Wa iza, dan apabila sa'alu, mereka minta pada Allah, a'tahum, nescaya Allah bagi pada mereka, Allah kurniakan pada mereka. Jadi apa nak bagi tahu tiga baris ni, nak bagi tahu perbualan antara syaitan dengan anak cucu cicit kepada orang-orang soleh tadi. Syaitan dah nampak jalan, macam mana aku nak buat dia orang ni sesat Okey, sekarang ni mereka ni teruja dengan nenek moyang mereka. Mereka ni sayang dan respect betul-betul pada nenek moyang mereka yang soleh-soleh ni. Maka syaitan pun masuk perangkap. Syaitan kata, kamu ingat tak dulu si fulan. Mereka pun jawab, subhanallah. Mereka tu adalah orang-orang Allah lah. Mereka itu wali-wali Allah. Mereka tu, kalaulah mereka doa pada Allah, nescaya Allah jawab tau. Mereka juga, apabila mereka minta pada Allah, nescaya Allah bagi pada mereka. Dengan jawapan ini, ibu nampak tak keterujaan mereka kepada nenek moyang mereka? Boleh nampak tak sekarang ni? Nampak tak keterujaan mereka?
kepada nenek moyang mereka yang soleh-soleh tu. Ini syaitan nak masuk perangkap, nak masuk perangkap. Perangkap tu macam mana Ibu Ayah? Nak tahu tak macam mana perangkapnya Ibu Ayah? Nak tahu tak perangkapnya macam mana? Nak kan? Okey, nak tahu. To be continue lah Ibu Ayah. To be continue. InsyaAllah, nampak tak macam drama bersiri. To be continue. Masya Allah. Dia kena bagi macam tu. Kalau bagi puncak-puncak macam tu, to be continue tak pasal-pasal. Terpaksa tunggu besok insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Boleh bayar ya? Tak apa. Biar 3 macam ni tapi dapat tak manfaat? Dapat manfaat tak semua 3 ni? InsyaAllah ya. Okey, insyaAllah. Harap-harap manfaat pada semua insyaAllah. Minta maaf segala kekurangan Ibu Ayah. Lagi sekali saya tegaskan, tujuan teknik baca kitab Kunzul dibuat adalah untuk tujuan utamanya adalah untuk apa? Adalah untuk ulang kaji apa yang kita belajar.